الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berusaha Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan lagi kuliah bulanan kita Sabtu pertama setiap bulan. Kita baru saja melangkah masuk tahun baru 2021, 2 hari bulan Januari. Baru je masuk. Dah masuk 2 hari bulan, 2 hari bulan pun tinggal lebih kurang 4 jam lagi akan habis. Manakala takwim Hijriah, malam ini kita masuk 19 Jamadil Awal. 19 dah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jamadil Awal masuk yang ke-19. Maknanya 18 hari dah habis. Lepas Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, 3 bulan, 90 hari campur baki bulan ini. Ni dah masuk 19, kita kata 10 hari, 100 hari lagi. Masya Allah, tabarakallah. 100 hari lagi tuan-tuan, puan-puan, pejam celik dah nak habis dah. Kan nak habis dah, nak sambung sampai sambut Ramadan pula. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam kesihatan agar kita dapat bertemu dengan Ramadan bagi tahun ini 1442 Hijriah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sebelum kita baca fatwa-fatwa Kedah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan satu tulisan ataupun hak yang duk viral dalam WhatsApp ni. Saya tak tahulah, saya rasa tuan-tuan pun mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang terima, tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ni bukan pasal kartel daging tak. Tak lagi. Hal lain dulu. Yang ni dia himpun kisah benar. Dia tak tulis nama dia siapa. Itu tentu orang pertikai, tentu orang pertikai kan? Dah tak tulis nama, takkan ustaz ambil baca. Walaupun dia tak tulis nama, tetapi apa yang dia himpun dan apa yang dia tulis, itu yang ni lah pejabat agama dan mahkamah syariah hadapi. Kes ini, kes yang sama, seumpama inilah. Jadi saya syak orang yang tulis ni imma dia lawyer, peguam syar'i, atau yang kerja di mahkamah syariah, atau kerja di pejabat pusaka. Dia himpun kisah-kisah benar, iaitu harta batil. Jadi semalam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan lebih kurang 20 minit kot. Kalau sempat habis kita baca, lepas tu kita baca fatwa lah. Kalau tak ni kita kongsi yang ni ya. Dia tulis tentang harta batil.
Kita duk dengar harta batil, harta batil. Apa itu harta batil, tuan-tuan dan puan-puan? Ringkasnya macam ni dia. Harta batil adalah memakan atau mengambil hak orang lain. Itu batil. Ambil harta orang, ambil kepunyaan orang lain ataupun hak orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, dengan cara yang dilarang oleh syarak, dengan cara yang ditegah oleh agama. Itu harta batil. Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quran. Antaranya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ayat 188 surah Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum, dan jangan kamu makan harta sesama kamu, bainakum, sesama kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu memberi, menyuap dengan harta itu kepada penguasa-penguasa, litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu dapat memakan sebahagian kecil daripada harta-harta manusia lain, bil ithmi, dengan cara yang berdosa, wa antum ta'lamun, dan kamu semua mengetahui tentang itu. Tahu dah hak tu hak orang, tapi nak juga dah ada duit, ada kuasa, pi kepada seseorang yang ada kuasa, ada pengaruh, pi bagi kat dia duit kopi bunyi pun, duit pelincir kah, tumbuk rusuk, apa pun semua itu nama dia rasuah. Dah, cuma tak sebut nama rasuah je dalam ni. Jadi harta yang kamu makan itu adalah harta batil. Allah Ta'ala larang. Itu ayat 188 dari surah Al-Baqarah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kamu sesama kamu bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, melainkan dengan cara jual beli, perniagaan yang saling meredai sesama kamu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri-diri kamu, jiwa-jiwa kamu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah amat mengasihi dengan kamu, kepada kamu. Ayat 29 surah An-Nisa. Ada lagi ayat lain banyak yang Allah Ta'ala peringat kita jangan makan harta secara batil, secara salah. Cara jual beli atau minta, Allah redha jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dalam bab ni tijaratan antara minkum, perniagaan yang redha meredai sesama kamu. Kita nak tu kita pergi beli, ataupun dia berhasad nak jual benda dia, silakan. Baik, cerita yang kawan ni himpun ini fokus kepada, dia spesifik kepada harta pusaka. Harta pusaka. Kisah pertama, Ali. Ada nama Ali sini. Bukan Ali sini lah. Ali meninggal dunia mempunyai 5 orang anak. Ini kisah benar. Ali meninggal dunia dan dia mempunyai 5 orang anak yang sulung lelaki. 5 orang anak yang sulung lelaki.
Rumah pusaka masih atas nama si mati, atas nama Ali, pak mereka lah. Biasalah itu. Itu semua sedia maklum. Nama pak. Rumah disewakan atas persetujuan semua 5 beradik ini setuju. Rumah pusaka ni nak buat apa, dan rumah ni, rumah ayah, nak buat apa ni, setuju untuk disewakan. Dan setiap tahun dibuat kenduri adik-beradik dengan duit hasil sewaan rumah pusaka itu. Cantiklah, alhamdulillah. 5 beradik pakat elok, setuju. Kita nak buat apa ni, rumah ni kita buat sewa. Hasil sewa okey, masuk sikit walaupun tak banyak. Kalau sewa sebulan 500, setahun 6,000. Taklah banyak mana sangat, tapi adalah hasil. Rumah tu pun taklah terbiar. 5 beradik pakat elok buat sewa. Kemudian hujung tahun buat kenduri adik-beradik dengan duit hasil sewaan itu. Bukan pi mana pun, buat kenduri, tahlil, didoakan kepada roh kedua ibu bapa. Alhamdulillah, cantik. Tuan-tuan pun setuju, saya yakin. Selepas beberapa tahun, tahun pertama alhamdulillah elok, boleh 6,000, 1,000 buat kenduri, 2 masjid, masjid A 500, masjid B 500, kenduri tahlil nak biar banyak mana. Baki 5,000, seorang 1,000 dapat. Walaupun tak banyak, tapi hasilnya dapat dirasai. 5 beradik inilah lahir di rumah tu, membesar di situ. Suka duka pahit manis berlaku dalam rumah tu. Jadi dia punya nilai intrinsik tu ada. Kenangan dengan orang tua, yang mana hari ni orang tua kedua-dua orang tua dah tak ada dah. Jadi boleh 1,000 seorang pun alhamdulillah, walaupun tak banyak, bukan nak harap mat tu, tapi apabila dapat tu terkenang. Paling tidak kenduri arwah pun buat, sedekah pun jalan bagi pihak kedua ibu bapa. Tahun pertama jalan elok, tahun kedua jalan elok, tahun ketiga jalan elok, masuk tahun keempat dia kuih nak celaru dah. Selepas beberapa tahun tiada lagi kenduri adik-beradik. Selepas beberapa tahun tiada lagi kenduri adik-beradik, duit pun tidak diagihkan kepada waris. Si abang, anak sulung tadi ni, si abang hanya diam membisu. Inilah dinamakan memakan harta batil. Sewa ke mana, kenduri ke mana, baki sewa pun tak ada, apa pun tak ada, abang sengap saja. Duk tak duk, abang balas kat dia seorang semua. Abang memakan harta batil. Lagi teruk, lagi parah, dia ambil duit siapa? Duit adik-adik dia. Semua 5 beradik dia sulung, hak 4 lagi ni dia balas ke dia seorang. Allah, tuan-tuan, jangan. Adik duduk jauh, duduk luar Melaka, tak tahulah duduk mana kan, Perak seorang, Selangor seorang, Melaka seorang, Pahang seorang. Jadi duduk jauh. Abang duduk di kampung, abang tolong tengok. Tengok. Tahun pertama okey, tahun kedua okey, tahun ketiga okey, tahun keempat sengap, tahun kelima sengap. Abang sapu kat dia seorang ke semua. Abang telah memakan harta batil. Yang kedua, Hasan mati. Bukan Hasan sini yang Hasan lain. Dan Hasan ni pun dah mati. Hasan mati meninggalkan 2 anak dari isteri A dan 6 anak dari isteri B. Hasan ada 2 isteri. Isteri yang pertama, isteri tua, ada 2 anak. Isteri muda atau isteri yang kedua ada 6 anak. Bermakna Hasan ada 8 orang anak, 2 isteri, 10 orang yang dia tanggung di bawah saraan dan perbelanjaan atau nafkah dia. Hasan, tiba-tiba Hasan meninggal dunia, tinggal 2 isteri, 8 orang anak.
Isteri pertama ada 2 anak, isteri kedua ada 6 orang anak. Dan 6 anak dari isteri B mengagihkan harta si mati, harta Hasan ni, kepada anak-anaknya sahaja. Dan anak isteri A tidak mendapat hak mereka. Di sini isteri dan 6 anaknya sudah memakan harta batil. Isteri muda bolot ke semua. Isteri muda ni mungkin cerdik sikit, ada kerjaya sikit, ada pendedahan sikit, pandai cakap sikit. Dia ambil kat dia ke semua. Tak tahulah apa alasan. Takkan dia tak tengok. Nuh 2 lagi anak, anak Hasan juga, abang kepada hak 6 beradik ni. Walaupun 2 orang anak tu yang dah besar, mungkinlah isteri kedua ni dia bagi alasan, alah kakak, anak kakak tu 2 orang dah besar dah, lepas dah kerja dah, saya 6 orang anak ni semua kecil-kecil duduk sekolah lagi. Itu soal nombor 2. Soal yang pertama, walaupun mereka besar, walaupun mereka dah kerja, walaupun mereka dah ada pendapatan sendiri, tapi mereka ada hak terhadap harta Hasan itu pak mereka. Mereka adalah anak, kena bagi walaupun sedikit. Melainkan kalau anak Hasan yang 2 daripada isteri tua ni dia redha melepaskan, itu tak apa lah. Janji bagi dulu hak depa. Banyak tuan-tuan. Hak ni yang kita duk dengar di pejabat agama dan mahkamah syariah ni. Tuan-tuan, di pejabat samalah, di pejabat apa nama Kubang Pasu Jutara ni ke, ataupun di Anak Bukit, Kota Stak, dan juga hak negeri, mahkamah tinggi. Pasal dia Anak Bukit tu tuan-tuan, Allah, kes-kes yang macam ni setiap minggu tuan-tuan, kes macam ni. Saya pejabat mufti duduk di atas, jadi duduk selisih mai tu, duduk tanya kawan hakim tiap minggu. Hakim nak kerja duduk tengok ni tiap minggu, depa pun dah naik cemuih dah, mangli dah tuan-tuan. Perebutan harta pusaka yang tak kena di kalangan ahli-ahli waris. Yang sembunyi waris pun ada tuan-tuan. Hak sembunyi waris biasanya hak macam ni. Anak isteri lain atau anak mak lain. Mak tua meninggal, bapa kahwin lain. Disembunyi waris hak tu tak abang. Tahulah. 3. Jalil meninggal dunia. Jalil pula. Ini kisah benar ni. Jalil meninggal dunia. Sebelum kematiannya, beliau telah bercerai dan mempunyai anak tunggal lelaki. Si Jalil, dia bercerai. Lepas habis cerai, habis iddah apa tu, dia meninggal. Dia ada anak dengan isteri ni. Penama KWSP adalah Ibu Jalil. Tu tuan-tuan sedia maklum kan. Jadi dalam KWSP, bank, insurans dan sebagainya tu takaful, kita tentu mesti ada penama. Itu dah syarat dah, memang kena ada lah penama. Apa hukum penama? Apa peranan penama? Penama ni apa dia? Yang wajib diletakkan oleh orang yang menyimpan duit ni, pencarum ini. Bukan bermakna kalau jadi apa-apa kepada pencarum, yang macam kes ni lah, Jalil mati, berlaku kematian, dia meninggal dunia. Siapa yang nak urus duit itu? Penama ni lah. Bukan makna penama ni harta duit itu pindah terus kepada si penama, dapat kepada penama. Tak. Penama tu wakil daripada ahli waris yang kalau berlaku kematian pencarum, penama inilah yang akan menguruskan duit itu, akan dibagi pada dia untuk diuruskan pembahagian kepada ahli-ahli waris, ahli keluarga. Itu saja penama.
Bukan bermakna dia dapat semua duit daripada pencarum tu. Tak. Ni penama si Jalil ni, dia buh ibu dia, mak dia. Apa siapa tak buh isteri dia? Mana nak tahu, boleh jadi masa dia mau dapat kerja tu dia tak nikah lagi. Jadi dia buh nama mak dia. Lepas tu baru dia menikah. Dapat anak, tiba-tiba meninggal. Umur tak panjang, dia meninggal. Jadi apa jadi? Selepas mengambil 100% duit KWSP Jalil, mak ni, dah mak penama. Si nenek, si mak ni lah, nenek sebab dah Jalil ada anak, berjumpa bekas menantunya dan menyatakan arwah dah wasiatkan duit KWSP ke atas namanya. Jadi katanya duit itu haknya. Dia jumpa bekas menantu dia. Dia kata Jalil dah bagi kat mak ke semua dah. Dia sebelum dia meninggal dia wasiat, dia kata ambil kat mak semua. Ni dokumen semua dah. Betul lah, hak tu penama. Bukan kan? Satu lagi tuan-tuan, kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita, si nenek berjumpa bekas menantunya. Tak betul. Kenapa tak betul? Mana ada bekas menantunya? Habis dah dia bercerai. Dia cuma bercerai dengan Jalil. Jalil menceraikan dia. Adapun hubungan dia dengan mak Jalil atau pak Jalil tetap menjadi pak mentua, tetap menjadi mak mentua sampai kiamat. Hukum fiqh begitu. Yang bekas dia dengan Jalil, ya. Kalau Jalil menceraikan dia, ya, isteri itu bekas isteri Jalil. Kita kata janda dia. Itu bekaslah. Tapi hubungan dia dengan mak Jalil tetap mak mentua. Kalau pak Jalil ada, yang tu tetap pak mentua dia. Kalau jumpa boleh salam, tak batal wuduk dan memang diharamkan kahwin sampai kiamat. Mana ada bekas? Kalau jumpa di luar di tengah jalan, itu pak mentua dia, itu mak mentua dia dan boleh salam. Hormat seperti mana hormat macam mak pak kandung. Kalau mak pak mentua ni pun terjumpa dengan bekas atau isteri Jalil ini, menantu depa, itu menantu dia, bukan bekas menantunya. Terima dia sebagai anak kandung seperti mana mereka menerima Jalil sebagai anak kandung. Itu hukum. Yang ada bekas ni perempuan ni dengan Jalil, sebab Jalil dah ceraikan dia, baru bekas isteri Jalil. Jadi kalaulah ada menantu walaupun bercerai, cerai hidup, kita akan cerai mati, kita mungkin orang kita faham kata ini masih menantu dia. Tapi kalau cerai hidup, bekas menantu. Salah. Bukan bekas, tetap menantu depa. Cerita tarik muka masam tak setuju semua kali, itu cerita lain. Baik, jadi si nenek ni dah jumpa si mak Jalil, jumpa menantu dia, bekas isteri Jalil. Dia habaq kata Jalil dah wasiatkan duit KWSP kepada mak, jadi mak ambil ke semua. 1 sen pun dia tidak beri pada anak tunggal lelaki, anak lelaki tunggal si Jalil ni. Padahal anak si Jalil tu cucu dia. Sekupang pun dia tak bagi. Tu apa ni? Ibu Jalil telah mengambil hak anak yatim, memakan harta batil. Lagi teruk tuan-tuan, cucu dia anak yatim, dia balas ke semua tuan-tuan. Ni tok ni. 4 Haji Kasim pula. Ada nama Haji Kasim ni. Haji Kasim meninggal dunia meninggalkan 8 orang anak dan mempunyai 15 relung tanah bendang. Haji Kasim ada 8 orang anak, 15 relung tanah bendang. Tanah diurus oleh anak sulung, lebih kurang jahat tadi.
Permulaan dengan persetujuan waris, duit hasil sewaan tanah bendang sebanyak 12,000 setahun, 12,000 ringgit setahun, RM 12,000 setahun digunakan untuk baiki rumah pusaka. Selepas selesai baiki rumah pusaka, hasil sewaan si kakak tidak agihkan kepada adik-beradiknya. Tadi anak sulung lelaki, ini anak sulung perempuan. Ada 15 relung, pak tinggal. Anak 8 orang, 8 beradik ni pakat awal kita perbaik rumah sewa, rumah pusaka ni sikit, lepas tu kita bedak lah. Macam tadi juga. Hasil sewaan bendang 12,000 tu si kakak tidak agihkan kepada adik-beradiknya. Bila ditanya, katanya disedekahkan kepada masjid tanpa berbincang dengan adik-adiknya. Di sini kakak telah pun mengambil hak orang lain, memakan harta batil. Kau balas dia orang. Lima, anak sulung Haji Bakar mati dalam kemalangan dan meninggalkan anak bawah umur. Ni Haji Bakar pula. Tapi bukan Haji Bakar yang mati, anak Haji Bakar yang mati. Anak Haji Bakar mati dalam kemalangan dan meninggalkan anak bawah umur. Ada anak kecil lagi, sekolah rendah lagi. Haji Bakar adalah penjaga harta cucunya. Betul lah. Datuk duk ada lagi, tok yang kena sara, tok yang kena bagi nafkah. Tok Wan ni semua duit cucunya Haji Bakar simpan di dalam akaun tabung hajinya. Duit hak cucu dia ni, mungkin si anak dia masa dia kerja dulu, masa hayat dulu, dia potong gaji macam orang lah. Duk potong gaji sebulan 50 ke 100 ke masuk dalam akaun anak, tabungan untuk anak masa depan mengaji dan sebagainya, kan? Tiba-tiba meninggal. Apabila meninggal, duit yang terhimpun, terkumpul dalam akaun si anak tu, dah anak bawah umur, tak boleh nak buat apa lagi. Dia nak urus tak boleh, pindah kepada siapa yang mau menguruskan dia. Tok dia lah, Datuk Wan duk ada kan. Haji Bakar ni, Datuk ni ambil semua duit cucu dia, simpan dalam akaun tabung haji dia, tabung Haji Bakar. Tiba-tiba Haji Bakar meninggal dunia. Masa Haji Bakar ambil duit cucu dia, simpan dalam akaun tabung Haji Bakar, Haji Bakar tidak memberitahu kepada anak-anaknya yang lain. Haji Bakar tak ambil sekupang pun, dia tak makan. Ni harta cucu dia. Tiba-tiba Haji Bakar meninggal dunia. Masa dia simpan dulu, dia tak habaq ke anak-anak dia yang lain. Semua harta termasuk duit cucu di dalam tabung Haji Bakar telah diagihkan kepada anak-anak Haji Bakar yang lain. Di sini semua anak-anak Haji Bakar telah pun mengambil hak anak yatim. Silap siapa? Haji Bakar. Haji Bakar tak ambil duit, tapi dia ambil simpan dalam akaun. Dia tak habaq ke anak-anak dia yang lain. Lepas dia meninggal, anak-anak dia yang lain ni tengok-tengok, buka akaun tabung haji pak mereka, ada 100,000. Ni rakyat kat kita lah. Rupanya 20,000 hak cucu punya. Nayanya cucu ni sekupang pun tak dapat. Ni berlaku ni. Allah, tuan-tuan, takut sian kat cucu. Saya duk baca yang ni juga lah, kongsi semalam di Masjid Tanduk, minggu lepas di Masjid Kuala Kedah tu. Lepas pada tu orang jemaah tanya, macam mana anak mati dulu daripada pak? Jadi apabila si anak mati dulu, anak tu ada cucu lah. Lepas tu baru tok mati. Jadi cucu tu tak dapat.
Cucu tak ada dalam faraid. Tu panjang sikit cerita dia, kena tengok fiqh nanti. Tanya ni orang yang ajak fiqh. 6. Milah pula. Milah kematian suami dan mempunyai seorang anak perempuan, duit insurans atas nama bapa si mati. Lebih kurang tadi ni. Tadi KWSP, ni duit insurans. Selepas kematian, pihak insurans telah membayar pampasan kepada bapa si mati, sebab penama tu adalah pak dia. Ibu si mati telah agihkan duit insurans itu kepada suaminya, dirinya dan semua anak-anaknya tanpa memberi pada isteri si mati dan anak tunggal perempuan mereka. Anak tunggal perempuan si mati. Di sini adik-beradik si mati yang bukan waris faraid telah mengambil hak waris faraid. Ibu juga yang buat kerja ni. Duit insurans, dia masuk insurans, dia meninggal, pampasan insurans tu dia dapat. Siapa dapat? Keluarga lah dapat. Jadi faraid ke tak? Jadi faraid lah. Sebab insurans tu dia duk carum tiap-tiap bulan kan, dia duk potong tiap-tiap bulan. Kemudian oleh kerana penama tu pak dia tolong buat keluar. Tiba-tiba mak pi agih kat depa je keluarga, pasal yang mati tu anak aku, yang simpan, yang carum, yang potong gaji anak aku. Jadi aku ahli waris. Suami iaitu pak si mati, mak si mati dan adik-beradik saudara si mati. Habis isteri dengan anak si mati tak ada. Dalam pengagihan faraid, pak dan mak si mati ada sebagai ahli waris, tapi adik-beradik dia terhijab, tak dapat sebab dia ada anak. Dia ada anak. Jadi di sini naya si anak tak dapat, isteri pun tak dapat. Patut isteri dapatlah. Hai naya tuan-tuan. 7. Hajah Pi'ah. Hajah Pi'ah pula. Hajah Pi'ah meninggal dunia, mempunyai seorang anak perempuan dan 3 anak lelaki. Hajah Pi'ah ada 4 orang anak, had sulung perempuan, had 3 orang lelaki. Semua dah lepas rumah dah. Salah seorang menantu perempuan telah mengambil periuk dan set pinggan mangkuk yang mahal tanpa pengetahuan anak-anak si mati. Di sini menantu telah mengambil hak orang lain. Ada juga. Kuliah ni buat ada awak. Hajah Pi'ah, orang berada sikit, set pinggan mangkuk dia hak mahal-mahal, tersusun, tersimpan dalam almari. Menantu ni duk kelin lama dah. Elok-elok Hajah Pi'ah meninggal, dia pun balas satu-satu. Malam pertama buat kenduri tahlil, hilang 3 biji. Malam kedua tahlil, malam kedua hilang 3 biji pula. Malam ketiga hilang cerek dengan jam. Malam keempat hilang pula. Mau kata 7 malam buat cerah mari tu. Tak boleh, dia menantu je. Itu menjadi harta pusaka suami dia, iaitu anak Hajah Pi'ah. Kalau dia nak, booking je lah kan, abang kat suami dia nak ndak sekian-sekian. Nanti kalau beda lepas nak ni, ataupun kalau tak mau ni minta beli. Itu je, minta beli, duit tu dia agih jadi pusaka, agihlah sama-sama anak-anak Hajah Pi'ah. Mungkin dia tak lepas pasal hak sulung tu anak perempuan. Jadi kata memang tak lepas dah, baik aku tolak terus. Mana boleh. Jadi harta pusaka
Mana-mana benda peninggalan si mati menjadi harta pusaka yang perlu difaraidkan. Tambah set pinggan mangkuk ni hak ada nilai. Kalau hak yang nilai kecil pun kena faraid tuan-tuan, apatah lagi yang tak ada nilai, yang ada nilai. Nah. 8. Haji Daulah mempunyai 7 orang anak. Haji Daulah lah mempunyai 7 orang anak. Seorang daripada anaknya suka meminjam wang dari Haji Daulah tanpa memulangkan semula. Ni yang selalu duk dengar. Dalam keluarga banyak-banyak tu adalah pasien ni. Adalah anak seorang duduk main runtun pak dia tu, ada kan kita selalu duduk dengar ni. Dalam ramai-ramai tu ada pak, tuan-tuan lah, kita lah, bapa. Sebagai bapa ni ada anak mai, takkan nak kira. Lebih-lebih lagi anak dalam keadaan yang memerlukan bantuan, takkan dia nak kira, kan? Jadi anak mai, ayah bulan ni sesak sikit api ayak pun tak lepas ni. Fahamlah orang tua ni, hang nak pakai berapa? 300. Nah, suruh 300. Tak apa ni cik, ambil 300 tu nanti cik bayar dia kata, ni pinjam duit dulu ni 300, nanti cik bayar. Istilah pinjam tu tak kena. Ini pun satu lagi kesilapan. Kebiasaan di kalangan orang Melayu, kita duk sebut pinjam. Yang tepatnya berhutang. Abang tu kata ni cik nak berhutang kat ayah ni berapa? 300. Nanti kalau sebut berhutang, confirm lah kena bayar. Pinjam pun memang kena bagi balik. Berhutang 300. Bila nak, kadang-kadang ayah tanya, kadang-kadang tak tanya. Kalau tak tanya, selamat. Kalau tanya, beratlah sikit. Bila hang nak boleh bagi balik? Dalam bulan depan lah, hujung bulan depan insya-Allah. Tengok-tengok bukan dekat bulan depan, 4 bulan dah, tak main-main. Lepas tu belaga dengan Ramadan pula, nak pakai pula. Ni nak buka sekolah. Ayah, nak buka sekolah pula dah ni, tak lepas juga nak bayar ni, nak pakai banyak ni. Tak apa, nanti 2 bulan lagi duit tu sampai lah, insya-Allah lah, ada lah duk buat sikit dengan kawan-kawan tu. 2 bulan lagi sampai, nak pakai dululah ni. Berapa? 1,000. Pak pun suruh lah 1,000. Hari tu dah 300, ni 1,000 pula. Setahun ada lah 2-3 kali mai. Tiba-tiba Haji Daulah mati, meninggal dunia. Si anak yang meminjam duit hanya diam tanpa memberitahu pada adik-beradiknya yang lain yang dia telah meminjam duit arwah. Waktu pinjam dia tak habaq. Apabila lepas mati pun dia tak habaq pada adik-beradik dia yang lain, yang mana hutang tersebut menjadi sebahagian daripada harta pusaka si mati. Walaupun dia pinjam tu, dia berhutang ambil daripada duit pak dia, pasal dia habang kata nak berhutang, nak pinjam. Walaupun tak banyak mana, 1,300 je, 1,500 je, 2,000 je. Tapi apabila bapa dah meninggal dunia, hutang 1,500 tadi ni, itu adalah menjadi pusaka. Tiba-tiba dia buat sengap. Apabila difaraidkan peninggalan si mati, pak lepa, dia boleh bahagian dia sejumlah tertentu, sepatutnya dia kena bayar balik 1,500. Bagi balik ke adik-adik dia, bagi balik ke abang dia, bagi balik ke adik-beradik dia yang lain. Yang ni hari tu saya berhutang kat ayah 1,500. Nah, tolak balik tu. Tiba-tiba dia buat sengap. Maka hidupnya berterusan dalam memakan harta batil. Tuan-tuan, oh bahaya. Hak pasien ni bahaya tuan-tuan. Ini untuk mengingatkan sesama kita lah. Walau bab duit dan harta, duit kupang, harta ni
Tak kata semua kita, termasuk saya lah, mengingati sesama kita lah tuan-tuan. Kita tak mau kita terjebak dan terperangkap dalam tipu daya dan juga hasutan iblis supaya dapat mengambil duit itu padahal bukan hak kita. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Larang yang keras, dan Nabi berpesan pada kita, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Nabi tak cakap banyak, Nabi tak terang banyak, Nabi tak hurai banyak. Mana-mana daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru, maka nerakalah, aula bih, yang selayak dengannya. Habis. Bukan banyak mana pun 1,500 je berhutang kat dia, 1,300 je, 2,000 je, padahal boleh jelas dah sekali tu. Dapat habuan, dapat faraid tu boleh bayar hutang balik. Tapi nak buat sengak, berterusan sepanjang hidup dia memakan harta adik-adik dia, harta batil. Ya. Soalan semalam pun ada jemaah tanya gitu. Kalau pak dia halal macam mana? Kalau si bapa kata ambil lah, tak payahlah. Tak apa. Hak tu bagi, pak bagi terus. Anak kata nak berhutang ni, tak apalah, ambil pakailah, halal lah. Kat 300 je, tak 1,000 je, ayah bagilah. Tu ayah bagi, bukan jadi hutang. Tu selamatlah. Ni ayah tak kata apa, ayah duk tunggu. Dia tetap menjadi hutang. Tak boleh. Walaupun dia duk tahu dah nanti pak meninggal, pak mati, kok mana pun lepas pada tu patah mai kat dia lah. Patah mai kat dia bermakna hutang itu menjadi pusaka, dia kena tolak hutang itu balik. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, tak sempat kita nak baca, insya-Allah bulan depan kita sambung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.